Oke, salam dan salam sejahtera, dan kita masih lagi ya mengulas isu PRN di 6 buah negeri ini, yang mana kita tahu ya kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dengan mereka menang di 3 negeri, iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu, dan mereka mendesak supaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan jawatan, begitu juga dengan timbalannya Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan kita ni sebagai rakyat sedang menunggu kerana sebelum ini hujah yang mereka mainkan tentang referendum orang-orang Melayu ataupun rakyat akan menyokong mereka. Dan hari ini kita lihat bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Tan Sri Abdul Hadi Awang sudah pun bersedia untuk mereka angkat sampah. Jadi saya tak tahu berapa banyak sampah yang mereka nak angkat. Mungkin sampah-sampah fitnah, sampah-sampah pembohongan, sampah-sampah propaganda yang mereka telah mainkan kepada rakyat sehingga kan mereka boleh menang di 3 negeri ini. Dalam isu ini kita lihat mungkin juga Papa Badut dan juga Badut kerana di Kedah sudah menang dan juga di Kelantan mungkin mereka lepas ni bolehlah dapat jawatan GLC ke ataupun kerja-kerja yang mungkin jadi tukang pencuci tandas ke dekat sana. Jadi saya melihat mereka-mereka inilah yang meracun otak anak-anak muda, meracun otak-otak mereka yang menjadi walaon-walaon itu untuk terus menyokong mereka dalam perkara-perkara yang pada saya bertentangan, yang mana sepatutnya negeri-negeri ini kita boleh selarikan dengan kerajaan pusat supaya boleh dibangunkan. Dan saya lihat ramailah rungutan daripada rakyat bahawa jangan bantulah kerajaan negeri yang mana telah pun menyokong pembangkang ni. Tapi pada saya tak apalah, bantulah mereka. Dan sikap yang ada di negeri Kelantan tu memang macam tu lah. Setiap kali pilihan raya kita akan lihat mereka bermain dengan isu air tu. Isu air, isu pembangunan negerinya, tapi berakhir mereka tetap menang. Jadi abaikan perkara itu. Yang penting kita nak tengok mungkin dalam beberapa hari ini Tan Sri Abdul Hadi Awang akan menjadi timbalan tukang angkat sampah, manakala Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi Perdana Menteri Sampah, kerana mereka akan angkat sampah selepas ini. Jadi dalam usaha mereka nak menjatuhkan kerajaan pusat, ini adalah terlalu berbeza. Kau pergi buatlah memorandum seluruh rakyat Malaysia ni pun tak akan dapat untuk nak menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi dia sekarang ni sedang gila kerana dia mungkin rindu dengan menantu dia yang sedang lari ke luar negeri kerana ada kes yang melibatkan tempat Datuk Seri Hamzah Zahiruddin pernah menjadi menteri, iaitu Menteri KDN, yang melibatkan isu rasuah berjumlah lebih kurang banyak juga. Saya tidak nak sebut jumlahnya, tetapi cukuplah untuk dia menjadikan diri dia sebagai orang yang dikatakan sebagai kluster mahkamah. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri pun sekarang ni sedang takut kerana sudah pun menjadi kluster mahkamah. Mungkin selepas ini kita tengok pula Hamzah Zainuddin melibatkan diri beliau yang mana rasuah yang melibatkan seorang individu dan akhirnya juga kepada 15 juta. Jadi mungkin dia rindu nak jadi menteri. Ramai orang-orang PN sekarang ni sedang meroyan. Ahli-ahli parlimen PN sekarang ni mereka mencari jalan untuk memecah belahkan kerajaan perpaduan ini. Jadi mereka menang di 3 buah negeri ini, mereka jual seluruh rakyat Malaysia menyokong, ataupun seluruh rakyat Malaysia ini seolah memberi referendum untuk mereka jadi kerajaan. Kalau kita lihat ya, seluruh Malaysia ni belum tentu sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau betul orang nak Abah tu menang, dah tentu negeri Selangor mereka menang, dah tentu negeri Negeri Sembilan mereka menang, dah tentu Pulau Pinang mereka menang. Tapi kenapa mereka tidak dapat juga kuasai 3 negeri ni? Belum lagi nak sebut negeri lain seperti Perak, mungkin di Johor Bahru, di Johor, Melaka, mana lagi? Sabah Sarawak, belum tentu lagi. Jadi mereka jual segala-galanya. Jadi apa yang kita lihat hari ini daripada apa yang dia cakap itu sebenarnya dalam ketakutan. Pemimpin-pemimpin PAS rindu nak jadi menteri dan timbalan menteri dan juga pegang GLC. Mereka rindu menggunakan pejabat awam ni untuk mereka gunakan sebagai bodyguard mereka, escort mereka. Mereka rindu semua itu. Jadi itu sebabnya mereka sekarang ni cuba untuk mendirikan satu kerajaan langit mungkin untuk mereka nak jadi kerajaan. Jadi kita rakyat jangan terpengaruh. Sekarang ni sudah pun selesai PRN di 6 buah negeri ini, maka sepatutnya pembangkang menjadi seorang pembangkang yang baik.
pembangkang patutnya memikirkan bagaimana nak membantu kerajaan, dan mereka perlu menjadi semak dan imbang, bukan hari-hari meroyan tak habis-habis bagaimana nak tebuk atap, bagaimana nak pecah belahkan parti UMNO yang jadi kerajaan hari ini. Yang jadi kerajaan hari ini adalah parti yang merekanya adalah ahli parlimen, bukannya mereka ini adun. Jadi bagaimana ceritanya nak menjadi kerajaan kalau ahli parlimen yang ada hari ini 2/3 majoriti dalam kerajaan? Walaupun UMNO Barisan Nasional keluar, Parti Sabah Sarawak masih ada lagi. Jadi tak payahlah nak mimpi. Yang Presiden PAS juga dia bermimpi bahawa Parti Sabah Sarawak nak menyokong mereka. Orang yang nak menyokong parti PAS ni di Sabah dan Sarawak tak ada. Jadi bagaimana pemimpin PAS nak menceritakan bahawa seluruh rakyat Malaysia ni suka kepada mereka? Itu yang pening sekarang ni. Saya tak suka dengan pemimpin PAS, dan parti PAS tu sendiri saya tak suka. Saya tegas di sini. Sebab apa? Mereka jual permainan sentimen kaum dan agama ni, saya paling benci. Maka tak payahlah Presiden PAS nak berangan nak mengambil ahli parlimen daripada Sabah Sarawak. Senang kita tahu dekat Tan Sri Muhyiddin Yassin, kamu orang bermain sentimen kaum dan agama, tapi kamu nak ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak. Itu orang Sabah Sarawak tu kebanyakan yang orang Dayak tahu yang jadi ahli parlimen. Jadi bagaimana kamu nak cerita isu kaum dan agama? Begitu juga di Sabah. Jadi kamu nak gunakan ahli parlimen yang ada di sana dengan kamu bagi gula-gula. Cukup-cukuplah Presiden PAS, cukup-cukuplah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadilah pembangkang dulu sampai 5 tahun ni nanti. Itu pun kalau sempat. Tapi kalau ramai yang didakwa dan didapati bersalah, duduklah berehat dekat Sungai Buloh ke, dekat Kajang ke mana-mana lah. Yang mana yang sesuai. Ataupun lepas ni boleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi satu peruntukan untuk buat lagi satu tempat yang sesuai untuk ahli-ahli politik ni yang suka rasuah ni. Jadi isu yang kita lihat hari ini, memang 3 negeri ini saya dah jangka. Cuma sebelum ini saya dah kata, kalau kita boleh jadi pembangkangnya kuat pun bagus. Jadi saya nak tengok badut-badut yang ada tu lepas ni mungkin akan kembali ke yang seko badut. Dia akan kembali ke Kedah, kerana di sana dia boleh cari makan lah. Bolehlah dia mungkin tolong Sanusi buat jalan masuk ke REE dan sebagainya. Yang mana Papa Gomo saya dengar asal dia daripada Kelantan. So bolehlah nanti Papa Gomo balik ke Kelantan, bantu mereka untuk jadi duduk dalam JLC yang melibatkan mungkin AKBS, Serikat Air Kelantan tu, selesaikan masalah Kelantan tu dengan airnya itu. Saya rasa Papa Gomo lebih hebat sebab dia bercakap banyak sebelum ni. So saya harap dia lah yang membantu ni penduduk-penduduk di Kelantan untuk tolong gali perigi. Saya tengok badan Papa Gomo pun besar, bolehlah gali perigi dekat sana. Jadi bantu rakyat Kelantan di sana untuk gali perigi. Yang mana yang rasa bahawa kerajaan hari ini tidak baik, tidak membantu negeri. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya sebagai Datuk Seri Anwar Ibrahim, senang saja. Saya pantau semua peruntukan yang ada kan, dan saya lihat apa sebenarnya kerajaan negeri buat. Jadi mereka ni hanya pandai saja bercakap dan bermain politik yang seperti itu. Dan akhirnya hari ini kita tunggu-tunggu. Kita tunggu Tan Sri Muhyiddin Yassin angkat sampah, dan yang bakal menjadi timbalan Perdana Menteri daripada hasil mereka angkat sampah ni tadi mungkin Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dan badut-badut ni tadi tu duduklah dalam JLC yang mana saya katakan tu tadi. So itulah ulasan saya berkenaan dengan mereka ini. Saya harap teruskan dengan perangai yang macam tu sebagai pembangkang, supaya semakin hari semakin dilihat oleh rakyat. Sekian saja ulasan saya, terima kasih.